Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ni dengar baik-baik. Dia kata bermula mereka yang mengerjakan amal saleh, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan nampak tuan-tuan? Ni nak boleh ke kita dapat pahala, nak boleh kita senang di sana esok ni, syarat dia apa dia? Nombor satu Islam, nombor dua beriman. Tidak ada dua syarat ini, buat baik pun tak dapat apa. Quran kata dalam ayat lain, dia kata ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang kafir ni kalau dia buat baik banyak mana pun, ulaika habitat a'maluhum, Tuhan kata zero. Amalan yang dia buat tu zero, sia-sia. Wa fin nari hum khalidun. Oleh kerana dia kafir, dia neraka selama-lama. Sayang kalau tak jadi orang Islam ni. Sayang. Pasal apa sayang? Pasal dia tidak ada syarat untuk nak membolehkan dia dapat pahala. Kerana syarat pahala nak masuk dalam akaun dia, syarat dia Islam dulu. Ni dia pergi lagi satu tangga naik di atas. Dia kata apa? Kalau kita buat amal saleh, tak kira laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat kita hayatan thayyibah, satu kehidupan yang baik. Cuba kita tengok apa dia nak abang kat kita. Bermula mereka yang buat amal soleh, sama ada laki-laki atau perempuan. Dan orang yang buat amal soleh itu mukmin, beriman kepada Allah. Maka sungguh Tuhan kata, kami akan hidupkan dia di dalam dunia ni sebagai hidup yang baik di dalam dunia. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kualiti hidup dia Tuhan bagi jadi baik. Dan tahu berapa ramai manusia jiwa kacau dalam dunia Allah ni. Dia ada duit, dia bukan tak ada duit. Dia ada family, dia bukan tak ada family. Dia ada anak, dia bukan tak ada anak. Dia ada benda-benda yang menjadi satu yang necessity, benda yang mesti ada, dia ada. Jiwa kacau. Pasal apa? Pasal dia tidak dapat hayatan thayyibah. Dia tidak dapat ni yang Allah kata, Allah akan bagi dekat dia kehidupan yang baik itu. Dia tak dapat kualiti hidup tu, dia tak dapat. Jadi kita tengok lagi. Dia kata, maka dengan diluaskan kepadanya akan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat hayatan thayyibah ni, rezeki diluahkan oleh Allah. Rezeki diluahkan bukan rezeki banyak, tapi maksudnya cukup. Ada orang masuk income sebulan 25,000, tak cukup. Tapi ada orang Allah bagi kat dia 2,500, cukup. Rasa cukup dengan apa yang Allah bagi itu, itulah hayatan thayyibah, itulah kehidupan yang berkualiti. Tuan-tuan, benda ni siapa lalu dia rasa. Dia duduk balik, dia ambil kalkulator, duk kira balik gaji dia sebulan berapa dengan overtime. Kalau dulu lah overtime mau potong habis lah. Kira kan? Ya, kira dia kali dengan 12 bulan apa semua, bonus lagi duk 7 Mei hujung tahun apa semua. Tu dia setahun banyak ni yang duk dapat. Tapi hendak balik tengok dalam bank account RM25. Tengok. Apa ni? Dia kata ni. Ni apa ni jadi macam ni? Lu tunjuk kat bini pun macam tengok. Bini pula tanya dia pula ke atas. Bini kata, abang belanja mana duit ni? Hang tanya aku belanja mana? Lu pergi duit ni. Berkelih pula dah dua orang. Memang tak dapat lah hayatan thayyibah. Duit pun tak ada, berkelih pula lagi laki bini. Nampak tuan? Allah tidak anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah. Pasal apa? Ghostan balik ayat tu, pasal mungkin dia tak amila salihan. Dia tak buat amal salih. Allah tak bagi. Dia muhasabah balik. Jangan muhasabah duit gaji masuk berapa, jangan total duit gaji sebulan, setahun dapat berapa, jangan. Muhasabah balik kualiti hidup dia. Cek balik ni dalam sebulan ni berapa kali dia bangkit buat tahajud. Itu kualiti nak main di situ. Cek balik dalam sebulan ni berapa kali yang dia bangkit pukul 4 pagi, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Cek balik satu hari dalam hidup dia 24 jam ni, qabliyah subuh dia buat tak ni? Qabliyah subuh ni yang Nabi kata lebih baik minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan segala harta meredak yang ada dalam dunia. 2 rakaat tu lebih baik. Dia buat tak buat? Dia cek balik duha. Duk menyanyi ni tak kira lah. Duha itu apa rumah. Kalau rezeki ni daripada langit minta pergi terjun mai. Kalau daripada bumi minta pergi temuak keluar. Ni duk menyanyi lagu duha ni. Tapi sembahyang duha tak buat. Duk menyanyi lagu duha ni. Doa abang ni, duha ni bagus ni. Duha itu, duha apa. Tak buat. Sembahyang duha tak buat. Cek balik. Aku ni sembahyang ni. Tahajud tak buat. Qabliyah subuh tak dan. Duk tengok pula Allah, duha ni pun duk terlepas ni. Di rumah macam tu. Nabi SAW, di antara sunnah Nabi SAW apa dia? Sebelum tidur Nabi buat witir. Dia ni duk makan pahala niatnya. Dia bukan tak buat sembahyang witir, tapi dia niat nak sembahyang witir. Tapi dia tak mau buat lagi. Sebab dia kata, aku start pukul 4, aku nak bagi buat tahajud. Lepas tahajud kita tutup dengan witir. Dia kata, duk niat duk subuh tak ada buat itu lah. Jadi kalau sampai hari-hari duk makan pahala niat ni pun, malaikat pun dia ditanya Tuhan juga. Kata dia ni kira macam mana ni, duk main niat je ni, tak pernah buat ni. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan Nabi kata apa? Nabi kata witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Kalau kita ni duk main macam ni, duk buat saat latah, saat buat, saat tak buat, saat jaga, saat tak jaga, sebelum tidur witir. Paling tak larat, paling common 1 rakaat buat dulu. Di saat kalau kita jaga pukul 4, pukul 4.30, pukul 5 kita jaga, kita sembahyang tahajud. Lepas tu tak payah witir lagi. Pasal tadi kita sudah buat witir. Tak payah lagi. Tapi witir tu sebelum tidur kita buat. Selepas Aisyah ni kalau gamak nak jadi masalah sekali lagi, kadang-kadang dengan kerana sebelum tidur nak ambil sembahyang tu segan, tak sembahyang witir. Jadi kalau takut macam tu, lepas sembahyang Aisyah, lepas sunat ba'diyah Aisyah, witir, buh 1 rakaat dulu. Apa pun kita selamatkan itu dulu. Dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata qad aflaha man aslam. Nabi kata beruntunglah orang Islam. Untunglah siapa ditakdirkan Allah jadi orang Islam. Walaupun hanya 1.6, 1.7 bilion daripada total penduduk dunia yang ada ni, tapi 1/6 ataupun 1/7 ini, Nabi kata ini orang beruntung. Pasal apa beruntung, tuan-tuan? Kerana dia Islam, dia jahat macam mana pun, selagi mana dia mati sebagai orang Islam, last sekali syurga juga. Segala dosa, segala apa benda dia buat ni, dia kena clear benda ni dalam neraka dulu, sehinggalah diselesaikan segala dosa-dosa dia dengan balasan yang setimpal dalam neraka. Tapi last sekali syurga ada juga satu tempat untuk dia. Kan kita duk baca hadis riwayat Muslim, hamba Allah yang merupakan orang last keluar neraka. Dia last. Orang ni semua dah masuk dah duduk dah apa, dia baru keluar dan dia last. Lepas dia keluar tidak ada lagi. Yang ada dalam neraka tu semua orang yang kekal di neraka. Dia last. Dia orang Islam yang banyak berdosa masa di atas dunia dulu, tapi tidak murtad, tapi tidak terkeluar daripada Islam. Tapi dia orang Islam yang minum arak, dia orang Islam yang berzina, dia orang Islam yang buat macam-macam benda dosa. By the time segala dosa dia sudah ditebus dalam neraka, malaikat kata kat dia, okay, now sila ke syurga. Dalam hadis Nabi kata, dia tanya balik, dia kata, betulkah aku nak pergi? Dia pun dah give up dah. Aku ni pakai tang ni dah tak pergi mana dah. Tiba-tiba hari ni pergi ke syurga. Dia tanya balik, betulkah aku boleh pergi syurga? Ada lagi kah tempat aku di sana? Dia tanya. Pasal otak dia masih duk fikir macam atas dunia. Dia duk fikir macam atas dunia. So dia tanya, dia kata kalau aku pergi ni, ada lagi kah tempat dekat aku di syurga? Disuruh dia pergi tengok dulu tempat hang di sana. Dia tanya lagi, dia kata tak, kalau pergi semua, ada lagi kan tempat? Dia tanya, pergi. Dikatakan kepada dia, ni hak last ni, nak masuk syurga last kali ni, dikatakan kepada dia, tempat hak duk tunggu hang dalam syurga tu lebih besar pada dunia hang duduk itu ni. Bukan lebih besar pada rumah hang duduk dah, lebih besar pada dunia ni. Kalau untuk orang yang last masuk dalam syurga disediakan tempat yang lebih besar pada dunia,
Hak masuk awal no, Allahu Akbar tuan-tuan. Allah ni dia duk tunggu, dia nak reward kita, dia nak bagi balasan dekat kita atas ketaatan kita kepada dia. Duk tunggu nak bagi ni, sampai orang yang macam ni dilayan sebegitu rupa. Luahnya rahmat Allah. Rahmat ni maksud apa tuan-tuan? Belah kesian. Luahnya belah kesian Allah kepada hamba-hamba yang dia buat, yang dia jadikan di atas dunia ni. Maka hadis tadi dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslam. Nabi kata untunglah orang yang jadi orang Islam di atas dunia ni. Wa ruziqa kafafan. Dia menjadi orang Islam yang direzekikan kepada dia rezeki yang mencukupi. Kafafan, cukup. Kalau Tuhan bagi dekat dia 3,000 sebulan, 3,000 cukup untuk dia. Beruntung dia. Dia bukan satu orang manusia yang tamak, yang 3,000 tidak cukup, mau 30,000, 30,000 tak cukup, mau 100,000. Maka untuk nak memenuhi nafsu serakah dia ni, dia sanggup membujuk lalu melintang patah kerana nak cekau ambil 30,000 sebulan. No. Tapi Allah bagi kat dia banyak mana pun, kafafan. Benda tu cukup bagi dia. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Nabi kata, dan Allah jadikan hati dia ada sifat qana'ah. Qana'ah ni maksud dia apa tuan-tuan? Cukup. Apa yang Tuhan bagi cukup. Sifat cukup dengan pemberian Tuhan tu, itu dia panggil sifat qana'ah. Dia adjust kehidupan dia sesuai dengan pendapatan dia. Allah bagi dekat dia jadi orang Islam, Allah bagi dekat dia rezeki yang mencukupi, dan Allah bagi dekat dia sifat qana'ah, sifat lega dengan apa yang Tuhan bagi dan bersyukur atas nikmat Tuhan. Beruntung orang itu. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata tuba liman hudiya ilal Islam. Tuba ni maksud dia apa tuan-tuan? Orang putih duk kata apa? God bless you. Tuba tu maksud dia blessing. God bless you. Dia kata Allah rahmati hang, Allah kesian dekat hang. Tuba liman hudiya ilal Islam. Memang hang dapat rahmat Allah kalau sekiranya hang diberi hidayah untuk jadi orang Islam. Kalau Allah bagi dekat kita hidayah, kita jadi orang Islam, kita tak rasa nak tuan-tuan. Siapa kita tak rasa? Mana anak mai Islam dah. Kita tak tahu nilai Islam tu, kita tak tahu. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam dapat Islam, macam mana dia appreciate Islam yang dia dapat tu, macam mana tu. Dan dia dapat Islam ni, kalau ibarat gelas kosong tu, Islam ni ibarat air yang tuang masuk tu. Dia rasa tu air tu masuk sampai penuh gelas tu, dia rasa benda tu, dia rasa meter Islam dia naik tu, dia rasa. Kita tak rasa benda tu. Kita bersyukur pasal beranak mai jadi orang Islam, tapi kita bukan orang yang menghargai Islam yang Allah bagi kat kita. Maka Nabi kata tuba liman hudiya ilal Islam. Memang untung, memang mendapat rahmat Allah siapa yang dapat hidayah jadi orang Islam. Wa kana 'aishuhu kafafan. Dan Allah bagi dekat dia kehidupan dia ni cukup. Dia tidak pernah rasa tak cukup. Apa yang Allah bagi kat dia, dia rasa cukup. Wa qanna'ahu Allahu bih. Dan Allah jadikan rezeki dia tu memadai bagi dia. Dia tidak tamak lagi kepada yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan hayatan tayyibah, dengan yang dikatakan hidup yang baik, hidup yang berkualiti.